Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkesempatan untuk saya menyambung sesi seterusnya berkaitan tentang riset akhir zaman. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, semoga sihat sejahtera dan semoga diberkati oleh Allah dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan di mana jua berada. Saya masih lagi berada di bumi Turki, bumi Balkan, dan masih segar dengan usaha-usaha yang berterusan. Dan dalam waktu yang terdekat ini juga ada beberapa lagi penghasilan-penghasilan yang telah pun disempurnakan untuk dikongsi dengan ramai pihak. Dan begitu juga dengan beberapa lagi perancangan-perancangan ke depan yang sedang dan telah pun disusun untuk menjadi realiti. Alhamdulillah, masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk saya meneruskan usaha-usaha pembangunan ilmu dan pembangunan sains dalam suasana yang sangat mendesak pada masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan perkara yang berkait dengan riset ilmu dan saya tidak pernah menghentikan usaha untuk saling berbagi pendapat dan berbagi pandangan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam soal keilmuan akhir zaman. Namun ianya adalah sebagai satu masukan ataupun sebagai satu lagi buah pandangan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, sama-sama fikirkan dan sama-sama renungkan di manakah input-input yang diperolehi daripada pernyataan saya itu boleh dipraktikan ataupun boleh dihubungkan dengan realiti kehidupan kita pada masa ini. Jadi kita dah sampai ke tajuk yang kelima dan hari ini tajuk yang keenam. Saya masih lagi ingin menyambung riset ilmu, iaitu riset ilmu Dajjal. Semalam beberapa hari yang lepas saya telah pun menyentuh riset ilmu Dajjal. Bagaimana Dajjal menggunakan ilmu sebagai ramuannya ataupun sebagai satu cara yang dia ambil, wadah yang beliau gunakan untuk memastikan kita jauh daripada realiti, jauh daripada tanggungjawab dan jauh daripada apa yang sepatutnya kita faham sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya sambung lagi, biar panas sedikit lah, biar panas sedikit Dajjal laknatullah dengan perendahan-perendahan sebegini, kerana dah sampai masanya untuk kita membuka pakaian-pakaian beliau, menjelaskan kepada umum, bukan dengan menyampaikan apa yang beliau ingin kita sampaikan, tetapi kita menyampaikan apa yang beliau benci kita sampaikan. Apa yang beliau benci kita sampaikan adalah riset ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau benci kepada kebenaran. Beliau sangat benci kepada perkara-perkara yang akan menyebabkan janjinya kepada Allah itu tidak terlaksana. Maka beliau benci kepada mereka-mereka yang membawa kebenaran. Maka kebenaran-kebenaran ini tidak akan tercapai sekiranya riset ilmu Dajjal yang menjadi asas kepada pengetahuan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya faham ini adalah satu perkara yang sensitif. Ramai yang tersentuh, ramai yang terkesan dan ramai yang merasakan seolah-olah dihina, merasakan diri seolah-olah dituding kerana masing-masing telah memiliki keilmuan, masing-masing telah memiliki segala macam pengetahuan-pengetahuan yang diperolehi daripada berbagai-bagai institusi,
daripada berbagai-bagai guru, contohnya daripada berbagai-bagai majlis ilmu yang dihadiri, bahkan mungkin bukan mungkin juga, yang bahkan ramai juga di kalangan-kalangan yang menjadi ilmuwan-ilmuwan yang menyampaikan ilmu-ilmu, yang menyampaikan kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang sebenarnya bertujuan niat adalah untuk kebaikan, untuk kebenaran. Tetapi kerana melihat kepada situasi pada hari ini, jelas sangat bahawa riset ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW perlu diperhalusi, perlu diperjelaskan, kerana kita berada pada status riset ilmu Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal marah. Tapi marah dia bukan dengan menunjukkan kemarahan kepada kita. Dia marah dengan menunjukkan jalan kepada kita. Akhirnya kita yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak perlu marah pada kita. Untuk apa dia marah pada kita? Dia tunjukkan kemarahan dia. Kerana akhirnya kita semua termasuk Dajjal juga akan kembali kepada Allah. Maka dia pastikan kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah marah, Allah murka kepada kita. Maka itu boleh berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tidak melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita melalui rasulnya, rasul-rasulnya, sehingga rasul yang terakhir, yakni kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Dajjal adalah dengan memastikan pengetahuan kita untuk kita melaksanakan kehidupan kita, untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai manusia. Kita tidak akan faham. Kita faham berdasarkan apa yang telah dia sampaikan kepada kita, pengetahuan yang dia sampaikan kepada kita, yang mana itu tujuannya untuk menyesatkan kita. Maka Dajjal tak perlu turun berhadap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dajjal tak perlu turun dan menghadap dengan kita. Dia akan hantar tentera-tenteranya yang telah didoktrin, yang telah diasuh, yang telah diberikan dengan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan, yang sebenarnya pengetahuan itu disusun oleh Dajjal melalui institusi-institusi yang ada di atas muka bumi di dunia pada hari ini. Saya tidak mau sebut nama institusi tersebut kerana itu akan menimbulkan satu masalah yang besar. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh faham maksud saya. Institusi yang bagaimanakah yang ada, yang sebenarnya di bawah penguasaan ilmu riset Dajjal. Nak tahu institusi yang bagaimana, ilmu yang bagaimana, maka satu saja, tuan-tuan dan puan-puan, mudah untuk kita kenal. Apabila setiap ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki itu tidak ada satu pun manfaatnya kepada manusia untuk kebaikan bagi dirinya dan sekelilingnya, dan lebih-lebih lagi hubungannya pada Allah, hubungan terus pada Allah, tidak berlaku, maka itulah realitinya. Belajar apa juga ilmu, tetapi tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, maka itu adalah riset ilmu Dajjal. Bila kita belajar saja ilmu, menjadikan kita orang yang akhirnya merasakan diri kita mulia, merasakan diri kita ada pengetahuan, merasakan diri kita lebih tahu daripada orang lain, merasakan diri kita perlu dihargai, dihormati, maka itu juga adalah ilmu riset Dajjal yang kita perolehi. Tak kiralah daripada mana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merasa tuan-tuan tahu, kalau rasa aku tahu, aku lebih tahu daripada dia, aku apa-apa pun rujuklah pada aku, rujuklah pada kelompok-kelompok ini. Jika itu yang kita dengar, dan jika itulah yang kita dapati daripada mana-mana pihak sekalipun, itulah dia hasil daripada riset ilmu Dajjal. Mana-mana pihak, saya tidak akan nafikan, saya tidak akan pernah menidakkan pernyataan ini. Mana-mana pihak yang merasakan diri mereka telah memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain,
maka sesungguhnya anda telah pun menjadi sebahagian daripada ilmuwan anak murid kepada institusi ilmu Dajjal. Islam membawa kita kepada kerendahan diri. Islam membawa dirikan kita kepada menghormati tanpa meletakkan derajat kepada mana-mana pihak. Sesungguhnya derajat bagi mana-mana makhluk itu hanyalah atas ketentuan daripada Allah untuk meletakkannya. Dan Allah menyatakan dengan jelas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan doktor, profesor, ustaz, cikgu, engineer, siapa sekalipun tuan-tuan dan puan-puan, jangan melihat apa yang tuan-tuan dan puan-puan miliki itu sebagai sesuatu yang mempunyai kelebihan berbanding dengan yang lain. Kerana akhirnya nanti apa yang kita miliki itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan pada saat ketentuan yang kekal akan ditetapkan. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya diberikan ruang untuk kita membuat jasa kepada sesama makhluk. Kerana amalan-amalan itu akan diambil sebagai satu timbangan apabila kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, riset ilmu Dajjal akan merubah manusia kepada kelompok-kelompok, kepada pecahan-pecahan, bahagian-bahagian. Jika ada sahaja kelompok-kelompok tertentu yang memisahkan dengan kelompok yang lain, maka itulah hasil daripada riset ilmu Dajjal. Tak kiralah macam mana sekalipun, kerana riset ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah menghimpunkan semua umat manusia sebagai satu titik yang dinamakan persaudaraan, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira bangsa, kerana sesungguhnya umat Islam itu sesama saudara. Dengan lafaz syahadah yang sama, dengan rujukan Al-Quran yang sama. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal akan melakukan apa juga tipu daya. Dia akan melakukan apa juga cara yang dia miliki untuk memastikan kita percaya kepada perkara-perkara yang lain, percaya kepada manusia, percaya kepada guru-guru kita, percaya kepada makhluk, sehingga kita menjadi taksub, sehingga kita menjadi jumud dengan apa yang kita percayai, dan kita telah meletakkan ketetapan bahawa kelompok atau mereka yang kita percaya itu sajalah yang membawa kebenaran. Dan hakikatnya kebenaran itu haruslah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah maksudnya di sini? Bila kita katakan sebegitu, maka kebenaran itu harus kita kembalikan sebagai satu fakta, pembuktian empirical yang mempunyai satu pernyataan yang tidak boleh ditolak dengan apa juga keadaan. Maka di situlah datangnya penyelamat, petunjuk, hidayah dan apa yang kita masukkan dengan segala-galanya yang akan membawa kita kepada Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Apa sekalipun dakwaan mereka-mereka yang kita katakan hebat, guru yang mulia, profesor dan apa juga saintis dan sebagainya, jika mereka itu tidak dapat memberikan kita jawapan, jika mereka itu tidak dapat memberikan kita satu penjelasan yang khusus daripada Al-Quran, mereka itulah yang telah menjadi jambatan kepada ilmu riset Dajjal. Tapi mereka selalu berada dalam keadaan yang menyatakan diri mereka lah yang betul, yang benar. Itu yang saya katakan tadi.
Kerana Dajjal memasukkan doktrin-doktrin, ilmu-ilmu yang menyebabkan dia melihat sesuatu berdasarkan apa yang telah dia masukkan dalam diri untuk dia lihat. Maka benarlah itu katanya. Tetapi kebenaran yang dia lihat itu sebenarnya dijelmakan, dicantik, diperindahkan oleh iblis, oleh Dajjal, untuk dia meyakini apa yang dilihat itu benar. Tetapi akhirnya bila kita rujukkan ke dalam Al-Quran, kita tidak menemui pernyataan-pernyataan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi yang harus kita fahamkan apabila kita ingin memahamkan riset ilmu Dajjal, dia akan mempunyai satu ketetapan. Apakah ketetapan dia? Dia tidak akan kembali kepada kebenaran yang hakiki, yakni tidak akan kembali kepada Al-Quran. Dia akan bawa kepada perkara-perkara yang lain. Dia akan bawa kepada kitab-kitab tertentu. Dia akan bawa kepada guru-guru tertentu, pernyataan-pernyataan kelompok-kelompok tertentu, pernyataan-pernyataan kepada ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang dikatakan hebat dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah membawa kepada Al-Quran. Jika itu berlaku, maka itu juga adalah riset ilmu Dajjal. Apa juga yang dia akan bawa kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh bacalah. Jika ada kitab, bacalah kitab. Jika ada satu artikel, bacalah artikel. Dan lihat di manakah sumber daripada dalil daripada Al-Quran yang disertakan dengan jelas, sejelas-jelasnya berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Tetapi apa yang berlaku? Dia akan letaklah daripada sumber kitab-kitab yang lain. Oh, sumber orang ini berkata begini, orang ini berkata begini. Maka dari situlah wujudnya perkara-perkara yang tidak ada asas kepada fakta, kepada jaminan Allah, kepada ketetapan daripada Allah, iaitu Al-Quran. Cubalah tuan-tuan dan puan-puan bukakan hati tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah semula. Jangan kita menjadi hamba kepada ketaksuban yang sebenarnya itu datang daripada riset ilmu Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, seperkara lagi cara Dajjal meletakkan keilmuannya kepada kita adalah dengan mewujudkan kelompok-kelompok, mewujudkan ilmuwan-ilmuwan yang sebenarnya tidak ada satu ketetapan pernyataan yang khusus. Kebenaran itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Maka kelompok-kelompok ini akan dijadikan sebagai pihak yang dikatakan mulia. Lalu berduyun-duyunlah manusia mengikuti kelompok-kelompok ini. Maka kelompok-kelompok ini akan membawa cerita-cerita tentang kebenaran-kebenaran. Mereka datang menyatakan bahawa sesungguhnya kita kena tunduk kepada Allah. Kita kena menjadikan manusia yang sasa patuh kepada perintah Allah. Tetapi realitinya mereka membawa kita kepada puak-puak, kelompok-kelompok, perpecahan dan luar daripada realiti praktikal-praktikal akal yang telah Allah tetapkan kepada kita. Lalu jadilah sanjung-menyanjung kepada pihak-pihak tertentu, kerana disitulah apa yang ingin dilakukan oleh Dajjal kepada kita. Menyanjung manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berselawat ke atas Nabi. Allah memerintahkan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Setiap hari Jumaat kita sentiasa mendengar dalam khutbah. Dan setiap waktu kita diminta untuk sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Tetapi kenapakah kita menyatakan dengan lafaz, tetapi apabila kita melakukan dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan sebagaimana lafaz kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita melebihkan perkara-perkara yang tidak dibawa, yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka apabila tidak ada di dalam Al-Quran, maka itu jelas tidak akan dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka akan datanglah dengan berbagai-bagai tuduhan bid'ah. Ada yang mengatakan golongan macam tu, golongan macam itu tidak ada, tidak berlaku, tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka tidak sepatut dilakukan. Kenapa kita nak letakkan pada Rasulullah? Terus letakkan dalam Al-Quran, kan mudah. Kerana Rasulullah sunnahnya adalah berdasarkan kepada Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan fikir iblis itu bodoh. Jangan fikir bahawa kita telah mempunyai pengetahuan lebih daripada iblis. Saya pernah menerima satu
komen daripada beberapa pihak. Dan di antara pihak itu menyatakan, saya dah bersedia nak berhadap dengan Dajjal pun saya dah bersedia. Kerana saya telah yakin, kerana saya menerima begitu banyak pengetahuan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sombong. Bila sebut saja sombong, itu makanan kepada Dajjal. Memang Dajjal suruh kita meletakkan posisi sombong itu sebagai pakaian. Berilmu itu semakin tunduk. Umpama resam padi, semakin berisi semakin tunduk. Bukan lalang. Maka kita menjadi ilmuwan, bukan untuk kita dikenali, tetapi kita menjadi contoh kepada yang lain dengan melaksanakan pada diri sendiri. Jika kita berkata tentang kebaikan, maka kebaikan itu bukan untuk dilafazkan, tetapi kebaikan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita sekeliling, kepada isteri kita, kepada ibu bapa kita, pada sahabat-sahabat kita dan jiran-jiran kita. Itu bukan panggil mereka mengadakan satu perbincangan, mengadakan satu majlis bercerita tentang kebaikan, tetapi jadikanlah diri kita sebagai bukti kebaikan yang berjalan. Itu yang telah dilakukan, yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pembuktian atas apa yang dia ketahui, apa yang dia fahami, apa yang telah dia perolehi daripada Allah. Maka dia bukan duduk di atas pentas untuk bercakap memberitahu kepada umat-umatnya. Rasulullah tidak duduk di atas mimbar untuk bercerita tentang kebaikan. Rasulullah menjadi contoh, memberikan contoh bagaimana tanggungjawab sebagai umat Islam, tanggungjawab sebagai hamba Allah, tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai pemimpin, dengan melakukan pada diri dia. Maka berhentilah daripada berbicara-bicara di mana-mana pentas atau memperceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Lihat diri sendiri. Jika makan minum kita itu masih kita perolehi dengan cara kita menyampaikan cerita, maka itu bukanlah satu usaha yang sepatutnya. Kerana ingat, ilmu Allah itu bukan untuk berjual beli. Allah haramkan di dalam Al-Quran menjelaskan apa juga ayat-ayat Allah itu untuk digunakan, untuk dilakukan dengan apa juga faktor jual beli. Jika tuan-tuan dan perempuan pandai dalam soal berkaitan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ajarlah, kerana itu atas amanah kepada Allah. Dan apabila untuk mendapatkan habuan, untuk memanaskan dapur-dapur tuan-tuan dan perempuan, pergilah bekerja. Sama ada bertani, bercocok tanam, bekerja di mana-mana sekalipun, rezeki daripada titik peluh yang kita lakukan dengan tulang 4 kirat kita. Bukan dengan menerima apa-apa habuan daripada mana-mana pihak, kerana sesungguhnya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya, dan dia tidak pernah mengajar kita sedemikian. Kerana itulah yang dilakukan oleh riset ilmu Dajjal. Dia mewujudkan mereka-mereka yang akan disanjung sebagai orang yang berpengetahuan, tetapi orang berpengetahuan dalam berkata-kata. Wujudlah mereka yang duduk di atas tempat-tempat tertentu menyampaikan perkara-perkara, tetapi makan minumnya juga dia tidak pernah berusahakan. Apa yang dia lakukan dengan melakukan hanyalah perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ilmu, dan dia menjadi jual beli untuk kehidupan dia. Sedangkan dia patut melakukan perkara-perkara, pekerjaan itu berdasarkan dirinya sendiri, kapasiti dirinya sendiri. Dia sebagai seorang technical engineer, bekerja sebagai engineer yang memajukan satu pembangunan teknologi yang dapat memberikan manfaat kepada ramai pihak. Membina jambatan contohnya, membina rumah yang dapat memberikan kos yang sangat murah, yang memberikan kenyamanan, tidak berlaku lagi kerosakan yang mudah, tidak ada berlaku kadang-kadang yang cepat runtuh dan sebagainya, tetapi ia adalah suatu pembinaan yang sangat sempurna dalam aspek teknikalnya. Maka itu juga telah pun menyempurnakan riset ilmu Rasulullah SAW. Bukan kita duduk di dalam mana-mana keadaan menyampaikan apa juga cerita-cerita. Dari situ datangnya sumbangan-sumbangan, saluran-saluran yang sebenarnya subhanallah itu tidak ada di dalam persoalan-persoalan itu, kecuali kepada usaha-usaha untuk memakmurkan dengan cara membangunkan pusat-pusat pendidikan, membangunkan pusat-pusat kesihatan, membangunkan pusat-pusat perumahan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Dan itu pun tidak boleh diambil walau satu sen pun atas dasar untuk diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ambil mudah
Jangan cuba ambil ringan, kerana sesungguhnya azab Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu makhluk yang akan mampu menahannya. Neraka Jahanam itu tidak ada satu makhluk yang akan dapat menahan azabnya. Jadi janganlah kita ambil ringan perkara-perkara sebegini. Riset ilmu Dajjal membawa kita kepada kesombongan, menjadikan kita merasa lebih hebat daripada yang lain. Kita akan merasa diri kita lebih tahu daripada orang lain. Dan kita akan sentiasa menjadi kelompok-kelompok yang akan memastikan kitalah tempat rujukan kepada mereka-mereka yang lain. Maka apabila itu berlaku, tuan-tuan dan perempuan, Islam tidak pernah meletakkan hamba-hambanya untuk menjadi wakil kepada Allah. Sebagaimana yang telah berlaku di dalam agama-agama Nasrani, yang membenarkan padri-padrinya untuk menerima dosa-dosa kepada umat-umatnya untuk diampunkan, menjadi wakil kepada Tuhannya. Sedangkan Islam, kita tidak ada wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan tuan-tuan dan perempuan, hubungan saya dan semua kita sebagai makhluk terus kepada Allah tanpa ada perantaraan. Bahkan para rasul, para nabi juga tidak boleh menjadi perantaraan kepada kita dengan Allah. Terus kita kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ingatlah, kebenaran itu bukan datang daripada pernyataan seseorang. Kebenaran itu bukan datang daripada mana institusi-institusi yang kita katakan besar. Kita bukan dapat daripada mana-mana kelompok-kelompok. Kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan dia dibuktikan dengan perjalanan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seterusnya ingin saya sampaikan, riset akhir zaman adalah dengan meletakkan majoriti sebagai pernyataan kebenaran. Islam tidak meletakkan ramai sebagai benar. Islam meletakkan kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kelompok yang ramai, maka ia dikatakan akan wujudnya satu muafakat. Muafakat yang ramai akan membenarkan apa juga perkara yang menjadi persoalan. Maka itu telah pun menyebabkan minoriti akan hilang hak untuk menyatakan kedudukan dirinya atas apa yang dia fahami. Maka dalam aspek ini, tuan-tuan dan perempuan, majoriti bukanlah kebenaran di dalam Islam. Jika satu orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kepada kenyataan-penyataan yang ada dari Al-Quran, dan 1 bilion manusia di sekeliling dunia yang menolak apa yang dia nyatakan, tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala beliau dijanjikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 1 bilion manusia yang bernyatakan bahawa dia salah, tetapi kerana di dalam sistem dunia dia adalah majoriti yang akan memegang kuasa, menyatakan dia benar, tetap ingatlah, neraka Allah bukan sempit untuk semua. Cukup luas neraka Allah untuk 1 bilion yang menindakkan kebenaran. Bahkan jika seluruh makhluk, seluruh umat manusia dan jin masuk ke dalam neraka juga, neraka itu mempunyai ruang untuk mengazab mereka. Maka tidak ada kebenaran kepada ramai pihak atau kebenaran kepada satu pihak. Kebenaran itu datang daripada Allah. Tidak ada muafakat daripada mana-mana pihak untuk menyatakan kebenaran dalam Islam. Itu semua riset ilmu Dajjal. Kerana kebenaran itu datang daripada Allah. Ingatlah tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah SAW sendiri apabila ditanya dengan berbagai-bagai situasi, dia tidak mampu menjawab persoalan itu selagi tidak ada wahyu yang datang kepadanya daripada Allah. Ingat peristiwa yang berlaku kepada isteri beliau, Siti Aisyah, yang mendapat fitnah yang besar. Sewaktu pulangnya Rasulullah bersama isteri dan rombongannya pulang ke Madinah, berlakulah fitnah yang sangat besar kepada Aisyah, Siti Aisyah, isterinya. Apa yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia hanya mampu berdiam diri terlebih dahulu kerana dia tidak memiliki jawapan ketetapan kebenaran daripada Allah, kerana itu akan menimbulkan fitnah. Sedangkan Rasulullah adalah Rasulullah
tetap. Maka turunlah ayat daripada Allah, wahyu. Sesungguhnya lelaki yang baik-baik itu untuk perempuan yang baik-baik. Perempuan yang baik-baik itu untuk lelaki yang baik-baik. Untuk merealisasikan, menjelaskan kebenaran bahawa Siti Aisyah tidak melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Kerana itu adalah fitnah daripada kelompok-kelompok munafik. Di sini sangat jelas tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW juga bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kebenaran. Jika mengikut kelompok ramai, Rasulullah pasti akan berada dalam kesalahan mengikut mereka. Bahkan Rasulullah sendiri sebagai seorang Rasul pada saat itu tidak boleh menyatakan isterinya benar selagi dia tidak mendapat kebenaran daripada Allah. Maka bagaimana pula tiba-tiba pada hari ini, keilmuan pada hari ini, kita boleh menyatakan kebenaran? Kan semua menyatakan kebenaran. Oh, dia tu dah ada pakai itu, dia tu pakai ini. Ini semua dah bersetuju. Maka dia itulah tak betul. Dia itulah sesat. Dia itu tidak benar. Maka itulah sebenarnya yang diinginkan. Itulah yang dilakukan di dalam riset ilmu Dajjal kepada kita hari ini. Maka tidak ada yang mampu kita lakukan keluar daripada riset ilmu Dajjal kecuali kita kembali kepada riset ilmu Rasulullah SAW. Yakni kembalikan diri kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap perkara. Mulai daripada hari ini, berhentilah daripada mengharap kepada mana-mana makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Maka janganlah takut membuka Al-Quran. Kerana Al-Quran itu kalam Allah. Apabila Allah ingin meletakkan, menyuntikkan hidayahnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada mana-mana makhluk yang akan dapat menghalangnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu melaksanakannya terlebih dahulu. Buka dahulu. Bukalah Al-Quran. Janganlah buka kitab-kitab yang lain atau merujuk kepada makhluk-makhluk yang lain. Ambillah wuduk, bersihkanlah diri, maka sujudlah kepada Allah, bukalah Al-Quran, mohonlah kepada Allah, kerana kita berada di akhir zaman, dan di akhir zaman hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan mampu menyelamatkan kita daripada riset ilmu Dajjal. Salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu di Bumi Balkan. Semoga sesi kali ini dapat membuka lagi banyak perkara-perkara yang selama ini mungkin tidak kita sedari, yang selama ini mungkin kita tidak pernah bincangkan. Tetapi hari ini mudah-mudahan dengan berkat daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, berkat dengan kita sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali kepada riset ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.